waktu yang diperuntukkan untuk bermalam di Muzdalifah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita meneruskan lagi pelajaran mengenai wajib-wajib haji. Sebelum ini kita sudah bincangkan secara ringkas berkenaan dengan rukun-rukun haji dan kita sudah mula masuk ke dalam perbincangan mengenai wajib haji. Hari ini kita sudah berada pada wajib haji ke berapa? Kita sudah sampai kepada wajib haji ketiga, iaitu bermalam di Muzdalifah ataupun bermabit. Bermabit bahasa Arab, bahasa Melayu dia adalah bermalam. Terima kasih kepada anda semua yang sudah share, yang sudah beritahu kawan-kawan, sudah sebarkan kebaikan. InsyaAllah moga-moga ia memberi manfaat kepada kita dan kepada semua orang insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa pada hari ini, kita terus kepada pelajaran kita berkenaan dengan bermalam di Muzdalifah. Sebelum itu, siapa yang pernah sampai ke Muzdalifah? Biasanya siapa yang pernah melaksanakan umrah pun sudah sampai ke Muzdalifah. Di dalam program lawatan sekitar kota Mekah menaiki bas ada melalui Arafah, Muzdalifah dan Mina. Siapa ada pengalaman pernah tengok bumi Muzdalifah, silakan komen di bawah. Kita berkongsi bersama dengan orang lain insya-Allah. Rujukan saya pada hari ini ialah daripada buku Dr. Jamaluddin Hashim, Fiqh Haji Contemporary. Baik. Sebelum itu kita ulang kaji semula. Kita ulang seperti yang sebelum ini. Di dalam siri-siri sebelum ini kita belajar tentang rukun haji. Kita ulang supaya ingat, supaya lekat di dalam fikiran. Bagi siapa yang ingin menonton semula rakaman-rakaman siri-siri yang lepas, boleh tonton di YouTube Umrah Andalusia Bahau ataupun IGTV, Instagram Umrah Andalusia Bahau dan Facebook Umrah Andalusia Bahau. Baik. Jadi apakah wajib-wajib haji? Ada 6 perkara. Yang pertama, berniat ihram di miqat. Yang kedua, meninggalkan larangan ihram. Ada berapa? Ada 13. Semalam kita sudah bicarakan secara ringkas berkenaan dengan ketiga 13 larangan ihram tersebut. Wajib haji yang ketiga kita akan bicarakan pada hari ini, iaitu bermalam di Muzdalifah. Yang keempat, melontar batu di Jamrah Al-Kubra. Nama lainnya apa? Jamrah Aqabah. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, melontar batu di ketiga-tiga jamrah. Wajib yang kelima dan wajib yang keenam ini dilakukan pada hari-hari tasyrik, pada 11, 12 dan jika anda meneruskan untuk nafar tsani termasuk juga 13 Zulhijjah. Apakah pengertian bermalam di Muzdalifah? Bermalam di Muzdalifah adalah berada di Muzdalifah pada waktu malam. Ringkas sahaja. Mestilah berada di Muzdalifah ataupun di bumi Muzdalifah itu pada waktu malam. Ini yang penting untuk kita ketahui. Bilakah masuknya waktu untuk bermalam di Muzdalifah? Bilakah berakhirnya waktu untuk bermalam di Muzdalifah? Kita kena tahu, seperti kita solat, bilakah masuk waktu Zuhur? Bilakah berakhir waktu Zuhur? Di dalam ibadah haji pun kita mesti mengetahui bilakah masuknya waktu bermalam, bilakah masuknya waktu berwukuf. Baik. Jadi untuk bermalam di Muzdalifah ini masuk waktu pada separuh malam 10 Zulhijjah. Bagaimana nak tahu masuknya separuh malam itu? Pada siri yang lepas kita sudah bicarakan
pada siri-siri, ada siri yang lepas kita sudah bicarakan. Jika tuan-tuan ingat, boleh rujuk semula, boleh tonton semula video-video yang lepas. Sebenarnya ada 3 ibadah di dalam haji ini, termasuk yang kita belajar pada hari ini, yang waktu masuknya adalah sama, iaitu separuh malam 10 Zulhijjah. Siapa boleh dapat? Siapa yang ingat? Cuba komen di bawah. Nanti saya akan bagikan jawapannya. Baik. Syaratnya apa? Syaratnya seseorang itu sudah melaksanakan wukuf di Arafah. Maksudnya dia sudah pergi wukuf di Arafah. Bilakah masuknya waktu wukuf? Bermulanya Zuhur pada 9 Zulhijjah. Habis waktu wukuf bila? Pada terbitnya fajar 10 Zulhijjah. Maka seseorang yang sudah berwukuf di Arafah, barulah dia boleh bermalam di Musdalifah. Bermula separuh malam 10 Zulhijjah. Baik, saya ceritakan sedikit ulang kaji. Bagaimana cara, secara ringkas saya ceritakan. Cara untuk mengetahui separuh malam 10 Zulhijjah. Yang pertama kita kena tahu, bilakah masuknya waktu maghrib. Contoh, masuk waktu maghrib pukul 7 malam. Kemudian kita kena tahu, bilakah masuknya waktu subuh. Okey, kita letak contoh masuk waktu subuh pukul 5. Baik. Jadi, apa yang kena buat, kita kena kira tempoh masa. Daripada waktu maghrib sampai waktu subuh berapa jam? Kita kira daripada pukul 7 sehingga pukul 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 jam waktu malam contohnya. Kemudian kita kena bahagi 2. 10 jam bahagi 2 berapa? 5 jam. Maka 5 jam selepas maghrib itu adalah masuknya separuh malam 10 Zulhijjah. Bermaksud pukul 7 campur 5 jam, 8, 9, 10, 11, 12. Bermaksud pukul 12 malam adalah separuh malam 10 Zulhijjah. Itulah masuknya waktu untuk bermalam di Musdalifah. Dan 2 lagi ibadah yang saya bagi soalan kepada tuan-tuan tadi. Baik, bilakah pula waktu tamat? Waktu tamat untuk bermalam di Musdalifah adalah masuknya waktu subuh 10 Zulhijjah. Okey, maksudnya daripada tengah malam tadi sampailah waktu subuh, itulah sahaja waktu untuk bermalam di Musdalifah. Bagaimana jika terlepas waktu, tidak sempat sampai ke Musdalifah? Baik, kita kena tahu bahawa bermalam di Musdalifah ini hukumnya adalah wajib. Wajib, boleh ulang kaji semula, apakah beza rukun dan wajib? Rukun, jika kita tidak melaksanakan salah satu rukun-rukun haji, maka ibadah haji kita itu tidak sah dan tergantung. Tetapi jika seseorang itu tidak melaksanakan salah satu daripada wajib-wajib haji, ibadah haji itu masih lagi sah, tetapi dikenakan dam. Baik. Jadinya bagi siapa yang tidak dapat melaksanakan bermalam di Musdalifah ini, maka dia diwajibkan untuk membayar dam. Ini adalah ringkasan waktu wukuf dan waktu bermalam di Musdalifah. Boleh lihat di sini, ini adalah pada 9 Zulhijjah. Ini adalah 10 Zulhijjah. Kita kena tahu masuknya hari baru di dalam kalender Islam adalah pada waktu maghrib. Maka pada 9 Zulhijjah, masuk waktu maghrib itu sudah mulanya 10 Zulhijjah. Baik, jadi pada 9 Zulhijjah, pada waktu zuhur bermulanya waktu wukuf. Dan waktu wukuf itu berakhir pada subuh 10 Zulhijjah. Waktu bermalam di Musdalifah pula adalah bermula daripada separuh malam 10 Zulhijjah, yang saya tandakan ni, sehinggalah masuk waktu subuh. Jadi para jemaah mestilah pergi ke Arafah dahulu untuk berwukuf di dalam tempoh ini, kerana waktu wukuf ataupun
wukuf di Arafah itu adalah rukun jika seseorang itu luput atau tidak sempat melakukan wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Kemudian selepas selesai wukuf di Arafah, bolehlah pergi ke Muzdalifah untuk bermalam. Baik, jangka masa bermalam di Muzdalifah, berapa lama kita perlu berada di Muzdalifah? Iaitu satu, waktu yang afdal, iaitu waktu yang terbaik, tempoh masa yang terbaik. Yang kedua adalah tempoh masa yang harus. Maksudnya paling kurang kena berada berapa lama di Muzdalifah. Baik, yang afdalnya seseorang itu mesti berada di Muzdalifah sepanjang malam. Maksudnya sepanjang waktu yang kita sebutkan tadi. Bilakah waktu bermabit di Muzdalifah? Bermulanya separuh malam 10 Zulhijjah sehinggalah terbit waktu fajar. Jadi afdalnya, sebaik-baiknya seseorang itu berada di Muzdalifah sepanjang malam tersebut, bermula daripada separuh malam 10 Zulhijjah sehinggalah terbit fajar. Tetapi sekurang-kurangnya harusnya untuk menjadikan bermalam di Muzdalifah itu sah, seseorang itu mestilah berada seketika walau satu saat di bumi Muzdalifah. Okey, jadi setakat itu perbincangan kita pada hari ini. Jika anda ada soalan ataupun ada sesuatu yang tidak faham, silakan komen di bawah, ataupun anda ada pengalaman, silakan komen di bawah supaya kita dapat berkongsi pengalaman kita bersama dengan orang lain, insyaAllah. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.